Okay. So untuk kelas kita pagi ni, kita sambung balik apa yang kita dah bincang hari tu. Okay, yang mana saya stop halfway kan untuk soalan B2, kita dah bincang. So hari tu saya nak masuk untuk 4.3 dah ni, mencari inverse. Tapi sebab most of the time kita dah spend untuk buat soalan 11 kan, yang properties of determinant tu. So ni kita habiskan sikit bincang and harapnya sempatlah saya cover ERO dan yang seterusnya. So again, kelas ni tak ada listkan lagi soalan yang tak boleh buat. Okay, you have time untuk inform saya soalan mana yang kena buat. Boleh cakap kat ruang chat, boleh cakap kat dalam group sambil saya habiskan bincang soalan 6B2. Hari tu soalan 6B2 kita diberi equation A square minus 4A is equal to 5I. So di sini apa yang jadi adalah kita dah cari A square untuk masukkan dalam equation untuk show dan proof nilai A adalah 2, nilai B adalah sama dengan 1. Okay, so apa yang kita kena buat next, hari tu saya cakap you kena try cari inverse sendiri, betul tak? Okay, so untuk mencari inverse di sini, ingat balik, recall balik recap yang saya buat yang you dah belajar dalam kuliah, kita ada 3 cara. Yang pertama using adjoint method yang mana kita ada formula, yang kedua kita guna properties, yang ketiga guna ERO. So di sini untuk soalan 6B2 kita akan guna properties yang mana kita tahu sekiranya awak ada A didarabkan dengan A inverse, inverse dia sendiri, ataupun kita boleh tukar tempat, A inverse datang dulu darabkan dengan matrix A, kedua-duanya akan memberi kita jawapan identity. Okay, so identity tu apa? Identity tu yang 100,010,001. So benda ni lah yang memberi kita ada properties yang A darab B sama dengan K darab identity. Alright, so kita akan gunakan this fact yang saya tulis ni tadi, A darab A inverse akan jadi identity untuk kita wujudkan A inverse pada equation yang soalan dah beri ni tadi. Alright, sebab dia ada kata hence kan. So kita kena buat apa? Kita kena darab dengan A inverse lah. Jadi macam mana nak darab dengan A inverse? You have to remember untuk matrices pendaraban tak boleh dibuat sesuka hati ya. Kita kena ingat A dengan A inverse mesti sebelah-sebelah. Kalau you darab A bukan directly dengan A inverse ataupun sebaliknya, A inverse bukan directly dengan A, awak takkan dapat apa-apa kecuali kat tengah-tengah tu identity. Okay, contohnya awak ada A, B, awak darab A inverse sebelah B. Yang ni takkan jadi identity sebab A akan didarabkan dengan B dahulu. So the same thing happen for our equation yang mana kalau you tengok saya ada A square minus 4A untuk left hand side. So saya choose untuk darab semua sekali dengan A inverse di sebelah kiri. Bila saya letak A inverse di sebelah kiri, untuk right hand side A inverse mesti duduk sebelah kiri juga So dari sini kita boleh simplify yang mana kita akan darabkan je. Awak akan dapat di sini A inverse darab A tolak dengan 4 is just a scalar, a number, so tak ada problem. A inverse akan duduk directly sebelah A. Sama juga di sebelah kanan, 5 adalah skala and then kita dapat A inverse darab dengan identity. So di sini tak ada problem apa-apa sebab untuk yang sebelah kanan kita tahu dia akan jadi A inverse sahaja. Di sini kita tahu dia mesti jadi identity. Di sini pun sama. Okay, apa tujuan kita buat benda ni? Supaya now yang saya garis, saya tunjuk dia tukar jadi identity tu, kita boleh simplify. Identity darab dengan matrix A yang tinggal akan kekal A sahaja, tolak 4 darab dengan identity bersamaan dengan 5 kali A inverse. So soalan minta kita cari apa? Tengok balik, dia kata hence find A inverse. So saya dah wujudkan A inverse menggunakan cara yang valid. Kita nak A inverse single kita tak nak ada 5 kat depan. So 5 is just a scalar. We are going to divide everything by 5. So awak akan dapat di sebelah kanan adalah A inverse. Di sebelah kiri akan ada 1/5 buka kurungan besar A minus 4I. Yang mana A minus 4I adalah operasi melibatkan matrices. So boleh tak kita cari A inverse menggunakan jawapan yang kita guna tadi. Yang kita dapat semalam lah. Hari Selasa. Okay, yang mana kita dah completekan matrix A kita menggunakan nilai A dan B. So jawapannya boleh lah kan? Sebab A inverse relationnya melibatkan 1/5 darab A tolak 4I. So now untuk mencari A inverse, guna sahaja hubungan tersebut, saya akan dapat 1/5 buka kurungan yang sangat besar.
Dekat dalam tu matrix A you tulis baliklah. Matrix A apa? Matrix A kita adalah 1, 2, 1. 1, 2, 2 sorry. 2, 1, 2 dan 2, 2, 1. Ditolakkan dengan 4 kali identity. So identity kita mesti 3 by 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 dan 0, 0, 1. So tolong buat operasi yang di dalam itu dahulu. 1/5 tu tinggalkan je dulu kat luar. Kira-kira awak akan dapat di sebelah dalam akan jadi apa? Nilai matrix yang kat dalam apa? 1 tolak 4 dapat negatif 3 kan? 2 tolak 0 akan dapat 2, 2. 2 negatif 3, 2. 2, 2 negatif 3. So jangan lupa darabkan dengan 1/5 awak akan dapat A inverse adalah bersamaan dengan negatif 3/5, 2/5, 2/5, 2/5, negatif 3/5, 2/5, 2/5, 2/5 dan negatif 3/5. Okay? Boleh Boleh follow apa yang saya buat tu, sambungan daripada kelas hari Selasa hari tu. Boleh, Okay. Miss. Alright, so yang ni sebenarnya menggunakan properties mudah jalan kerja dia sangat mudah. Sebab apa? You akan dapat A inverse itu in term of apapun matrix yang ada. Kalau dia bagi matrix matrix B lah. Kalau dia bagi matrix A lah. Dan biasanya memang akan ada libatkan identity sebab tu simple. Okay, tetapi pelajar kena hati-hati ni di step ini yang saya darabkan dengan A inverse. Okay, untuk case yang ni kalau awak nak letak A inverse tu sebelah kanan tadi pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia still akan duduk sebelah A sebab semua melibatkan matrix A. Yang kena hati-hati adalah kalau case awak ada AB sama dengan KI, yang ni kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau awak salah letak A inverse, takkan dapat jawapan. Alright, so itu adalah untuk yang menggunakan properties. So untuk soalan 7 dan 8 boleh buat ataupun tidak? Yang mana untuk soalan 7 dia suruh awak guna adjoint method. Lepas tu untuk soalan 8 dia minta awak guna ERO. Boleh buat ke tak 7 dengan 8? Ke tak try lagi? Bincang 8B boleh, Miss? Boleh? Okay, so untuk adjoint tu untuk adjoint, saya harap semua orang boleh buat sebab macam saya cakap hari tu, adjoint tu sebenarnya adalah extension of whatever you have learned in school yang awak hafal formula tu. Kalau you masih ada problem, kalau ada masa lepas ni kita discuss. Saya pergi soalan 8 dulu sebab dia melibatkan ERO. Yang majority pelajar tak boleh follow sebab benda ni benda baru and pelajar cepat confuse. Okay, so ingat balik kita punya konsep ERO. Awak ingat tak apa yang awak belajar dalam kuliah? Kita start dengan, hari tu saya dah recap ni, saya cakap lagi sekali. Kita start dengan matrix A augmented with identity. This is your starting point. Buat proses ERO, reduce the row menjadi identity di sebelah kiri and automatically you are going to get A inverse di sebelah kanan. Kalau dia bagi matrix B sekalipun, tukar je lah A tu jadi B. So dia akan jadi B identity, lepas tu identity B inverse. So untuk proses ERO di sini, apa yang you boleh buat adalah darabkan row yang you ada itu dengan skala. Okay, contoh darab 1/3, darab negatif 3. Contoh macam tu. Okay, itu je yang you boleh buat. Ataupun you add ataupun subtract any row with a multiple of another row. Okay, ini yang you akan buat. So contohnya saya ambil R1 tolak 1/2 R2. Ni contoh yang saya bagi random. Obviously you kena tengoklah nilai pada row tersebut. So kita tengok soalan B. Saya akan tunjuk step by step and saya guna cara saya lah. Saya tak sure explanation saya sama tak macam Madam Fadila. Okay, so matrix yang diberi 3, negatif 3, 4. 2, negatif 3, 4. 0, negatif 1, 1. Okay, kita akan augmentedkan dengan identity. So 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0,1. So please take note dari segi notation untuk augmented matrix, kat tengah-tengah ni bukan kurungan Ada pelajar masih lagi tersilap bila dia belajar benda ni sebab dia buat kurungan macam ni. Salah Di tengah-tengah itu adalah just palang. Palang tegak aja. Kita tak buat apa-apa kat situ. Okay, kita nak asingkan matrix A dengan matrix identity kita. So apa yang kita akan buat? Nampak tak skrin yang saya share? Boleh. Keluar Google Meet kan? Last connection ke Miss? Dia macam internet tak berapa stabil. Saya masih share skrin ke? Ya. Berapa kali dah saya share skrin ni? Macam ada 2 dah. Dua. Boji? What is this? Sekejap saya leave sekejap. Korang jangan leave. Okay, ada dah So tujuan saya tukar sharing screen ni sebab saya nak bagi korang tengok kalkulator saya yang comel dekat tengah-tengah screen ni. Okay, so saya ada kalkulator kat situ. Saya akan kecilkan paparan OneNote ni. Alright, so untuk yang ni, kan, untuk buat ERO sangat penting kalau awak tahu guna kalkulator sebab dia akan memudahkan kerja awak buat ERO. So kalau tak nampak paparan saya beritahu sebab saya tak nak tukar-tukar paparan screen sangat. Alright, so what we are going to do here, depending on what you learn in kuliah jugalah. You boleh refer your notes, tak ada problem. So apa yang saya selalu pesan pada student, ingat aim kita nak sebelah kiri ada identity. Okay, dengar kan suara saya? Kalau tak dengar bagi tahu Dengar je. Alright, so since kita nak jadikan sebelah kiri tu identity, sebelah kiri yang saya bulatkan ni mesti jadi 100, 010, 010, 001, betul tak? So untuk jadikan seperti itu, kita punya step yang pertama sentiasa ubah yang kena jadi 1 dahulu. Okay, sebab apa dia akan jadi kita punya sumber rujukan, dia akan jadi pivot kita. So yang saya highlight warna hijau tu mesti ditukarkan dahulu. So macam mana saya nak jadikan dia 1? Okay, ada tambahan kat sini ada satu lagi step you boleh interchange row dengan row. Tapi untuk soalan ni tak ada buat lah. So macam mana kita nak jadikan 3 tu 1? What can I do to change that to 1? Saya akan darab dengan 1/3, betul tak? Betul? Okay, so sebab M saya nak ubah 3 yang pada row pertama. So formula saya akan jadi row 1 yang baru, iaitu R1 star mesti bersamaan dengan 1/3 row 1 yang lama. Okay, so itu adalah ni proses mendarabkan row dengan skala. So I'm going to copy everything again kecuali row yang saya nak ubah. So 2, -3, 4, palang 0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1. So untuk ubah row yang pertama kira je lah 1/3 darab 3 dapat 1, 1/3 darab -3, -1, 1/3 darab 4, 4/3. 1 darab 1/3 akan kekal 1/3, 0 dan 0. Sekejap saya tukar pen sekejap biar korang nampak row mana yang berubah. Okay, sampai situ boleh follow Now, selepas awak dah berjaya ubah yang warna hijau ni, kita nak ubah yang warna biru pula, yang mana bila you berjaya ubah that column punya 1,
bawah-bawah dia semua mesti jadi kosong. Ataupun kalau di kolom yang seterusnya mungkin di atas satu tu mesti kosong. Okay, so now satu dah kosong, bawah dia kena kosong-kosong. Ni macam yang ni. Tetapi saya ada satu je row yang ada nilai. Lagi satu tu memang dah kosong. So jangan buat apa-apa pada row ketiga. Jadi untuk row kedua macam saya nak jadikan dia kosong, kita akan refer pada pivot kita ni tadi. Dia akan jadi sumber rujukan untuk bantu kita kosongkan dua tu. So row kedua yang baru adalah bersamaan dengan row 2 tolak dengan 2 kali row 1. Kenapa? Sebab bila saya ambil 2 kali row 1, dia akan jadi 2 darab 1 which is 2. Jadilah 2 tolak 2. Okay, so ini proses yang ni, bawah ni. Subtract any row with a multiple of another row. Okay, so untuk buat macam ni yang saya ajar pelajar mudah buat. Ambil pen atau pensel, label. Okay, yang depan ni X, yang belakang ni Y. So awak akan dapat hubung kait X tolak 2Y. Jangan salah baca lah. Ni X, ini Y. Okay, so itu gunanya kalkulator. Saya ajar pelajar tekan dalam kalkulator X minus 2Y. Kalau awak jenis yang tak boleh nak congak lah. So tekan calculate, masukkan nilai pertama. X kita 2, Y kita 1. Terus kira dia akan bagi kita jawapan untuk row tersebut lah. Okay, so in this case saya sedang ubah row kedua. So row pertama dan ketiga akan saya salin. 1 negatif 1 4 per 3, 1 per 3 0 0, 0 negatif 1 1 0 0 1. So untuk row yang berubah, now di sini jadi kosong. Tekan calculate sekali lagi, masukkan kolom seterusnya iaitu negatif 3 dan juga negatif 1. So jawapan yang awak dapat adalah negatif 5. Saya salah kira ke? Negatif 3. Betul lah. Salah letak nilai. Sorry. Negatif 1 Tu saya pelik sebab saya dah buat dah soalan ni. Okay, lepas tu tekan calculate. Next one awak akan masukkan 4 dan juga 4 per 3. So kira je dia akan bagi jawapan 4 per 3. Masukkan 0 dan 1 per 3 awak akan dapat negatif 2 per 3. Masukkan 1 dan 0 awak akan dapat 1 and then yang belakang tu 0 tak payah kira lah, sentiasa 0. Sampai setakat itu boleh follow ataupun tidak? Boleh follow? Boleh? Tak boleh sis. Tak boleh miss. Ya Allah, salah. Apa dia? Sorry. Ya, apa dia? Boleh follow tak? Tak boleh miss. Tolong terangkan cara tekan kalkulator. Oh, cara tekan kalkulator. Awak tak nampak cursor saya? Saya tekan kalkulator, saya just namakan semula row 2 tu sebagai X, row 1 tu sebagai Y. So saya tekan X tolak 2Y in term of X tolak 2Y. Ni semua kalkulator boleh buat So masukkan X tolak 2Y, lepas tu tekan button calculate ni, CALC. Dia akan tanya awak nak masukkan nilai X berapa, Y berapa. Lepas tu tekanlah X kita mesti, saya start daripada kolom pertama Alhamdulillah. Excuse me. X saya mesti 2. Lepas tu tekan sama dengan, dia tanya pula Y kita berapa. So Y saya mesti 1 lah. Sebab di kolom yang pertama. Row 2 dan row 1. So saya tekan, dia akan terus bagi jawapan. X tolak 2Y menggunakan nilai 21 tadi tu akan dapat 0. So buat yang sama untuk setiap pair of number ni di sini. This pair, alamak tak nampak. Ni untuk pair yang ni, yang ni. Sampai ujung. Jelas? So saya keep on ulang benda yang sama je. Saya tekan button CALC tu. Sebab bila kita tekan button calculate, dia akan tanya kita nak kira untuk nilai X berapa, Y berapa. Maksudnya tak perlulah saya tekan calculator tu banyak kali as in 2 tolak 2 darab 1, negatif 3 tolak 2 darab negatif 1. Kan jadi banyak kerja kan. So kita inputkan nilai sahaja. Jelas?
Saya akan buat lagi lepas ni. Dari aspek tekan kalkulator tu saya akan keep on guna. So awak tak perlu risau. Okay, so saya masuk next step. Jadi untuk next step apa yang kita akan buat? Boleh ke saya move on? Boleh? Boleh? Tak boleh? Okay, so untuk next step apa yang saya perlu buat adalah saya perlu ubah ni kan yang tengah-tengah. Sebab yang tengah-tengah tu yang mesti jadi 1. Betul? Saya pesan tadi kan ubah yang 1 dulu. So untuk ubah negatif 1 jadi 1 apa yang saya kena buat? Darab negatif 1. Yeah, we are going to multiply with negative 1. So kita akan ambil row tersebut sahaja. Jadi row tersebut masih lagi row yang kedua. So row kedua yang baru bersamaan dengan negatif row 2 yang lama. Okay. So bila saya buat macam tu, now apa yang saya akan dapat adalah salin balik. Masih lagi salin balik augmented matrix tersebut. Tak ada perubahan di row yang lain. So 1 negatif 1 4/3 palang 1/3 0 0 0 negatif 1 1 0 0 1. Okay, so row yang kedua tu saya akan darab dengan negatif 1 semua. Yang ni tak payah tekan kalkulator dah saya rasa kan. 0 darab negatif 1 akan kekal 0. Negatif 1 darab negatif so jadi positif 1. And then 4/3 darab negatif 1 jadi negatif 4/3. Negatif 2/3 akan jadi 2/3. 1 akan jadi negatif 1. 0 akan kekal 0. So sampai di situ 1 telah berjaya saya ubah. Now kena ubah siapa? Atas dan bawah dia, betul tak? So untuk saya ubah yang warna biru ni pula, ingat kita mesti rujuk pada yang 1 tu tadi. Okay, so row 2 akan jadi sumber rujukan saya. Jadi untuk ubah row yang pertama, row pertama yang baru akan jadi bersamaan dengan, macam mana saya nak hilangkan negatif 1? Jadi 0. Macam saya nak hilangkan row 1 kat situ negatif 1 tu mesti jadi 0. Darab kosong lah kan. Kan saya kata jadikan row 2 bahan rujukan. Ah, Rujuk yang warna hijau tu. Mesti tambah 1, betul tak? Negatif 1 tambah 1 jadi 0. Awak tak boleh darab dengan 0 sebab nanti dia ni pun jadi 0. Kita tak nak ubah yang yang dah sedia ada 1 tu jangan ubah. Sebab tu kita buat, awak tengok saya buat mengikut kolom, betul tak? Kita baca biasa ikut row tapi saya buat ikut kolom. Tadi saya buat kolom pertama je, ni saya buat kolom yang kedua. So saya mesti tambahkan dengan 1 ada di row yang kedua. So row 1 baru saya adalah row 1 tambah row kedua. Sebab ni negatif 1 tambah 1 akan jadi 0. Itu yang saya nak. Sama juga di row yang ketiga, saya nak hilangkan negatif 1, sekali lagi saya perlu tambah 1 dan 1 itu ada di row yang kedua. Sebab tu kita buat ERO ni, kita ada sumber rujukan kita row yang mana. Okay, so saya buat serentak. Row yang ketiga yang baru bersamaan dengan row 3 tambah dengan row 2. Okay. So bila saya buat row 1 tambah row 2, saya kira yang atas dulu. Okay, kira row yang pertama dahulu. So yang ni you nak tekan kalkulator pun boleh. Kalau tekan kalkulator, ini adalah X, ini adalah Y. Atas X, bawah Y. So tekan macam tadi, tekan button X, tekan X tambah Y. Okay, lepas tu kita tekan button CALC, calculate, dia tanya X berapa, Y berapa. So masukkanlah. X mesti 1, Y mesti 0. Saya tak ubah, dia kekal 1. Betul tak? Lepas tu tekan calculate lagi sekali, awak masukkan X saya mesti negatif 1, Y saya mesti 1. So saya akan dapat jawapan di sini 0. Sama juga tekan calculate sekali lagi, nilai X saya adalah 4/3, nilai Y saya adalah negatif 4/3. Okay, so kat situ jadi 0.
Okay, seterusnya tekanlah calculate. Lepas tu next nilai adalah 1/3 tambahkan dengan 2/3. So jawapan saya adalah 1. And then kosong tambah negatif 1. So kosong, negatif 1. Dapat jawapan mesti negatif 1. Kosong-kosong tak payah kira mesti kosong. Sama juga untuk row yang ketiga, cuma now kita akan ubahlah. Kalau row 3 ni X, row 2 Y, dia akan jadi XY. Tengok yang warna hijau jangan tengok warna merah dah. So XY, kira sendiri, awak boleh tekan kalkulator itu sendiri. Kosong tambah kosong, kosong. Negatif 1 tambah 1, kosong. 1 tambah negatif 4/3 dapat negatif 1/3. Lepas tu kosong tambah 2/3 dapat 2/3. Kosong tambah negatif 1 dapat negatif 1. 1 tambah kosong dapat 1. Okay, so awak boleh tengok pattern saya buat. Mula-mula saya buat kolom yang pertama jadi 1, 0, 0. Lepas tu saya berjaya ubah kolom kedua jadi 0, 1, 0. Last kali kita kena ubah siapa? Ni lah kan? Dia ni dulu sebab dia ni nak jadi 1. So macam saya nak jadikan negatif 1/3 tu 1. Row ketiga yang baru akan jadi apa? Kita buat apa? Darab, tambah. Saya harap awak nampak dah pattern. Bila saya nak ubah nilai yang jadi 1 tu, operasi yang saya buat saya hanya darab dengan skala je. Betul tak? So untuk hilangkan negatif 1/3, saya mesti darab dengan negatif. Negatif berapa? Darab Negatif dengan 3. Ya, thank you. Negatif 3 darab dengan row 3 kita yang asal. Sebab apa? Sebab tekan kalkulator kalau tak percaya. Negatif 3 darab dengan negatif 1/3. Dia akan bagi apa yang kita nak. 1. Itu saya harap semua orang boleh congak lah yang tu. Simple je kan? So salin dulu yang lain. 1, 0, 0. 1 negatif 1, 0. 0, 1 negatif 4/3. 2/3 negatif 1, 0. Yang bawah ni saya ubah. So awak akan dapat. Tengok operasi negatif 3 darab row 3 tak ubah pun yang depan ni. Yang depan tu sebab memang dah kosong. So dia simple. Kosong darab apa pun tetap kosong. So 0, 0, 1. And then saya dapat 2/3 darab negatif 3 jadi negatif 2. Negatif 1 darab negatif 3 jadi 3. 1 darab negatif 3 jadi negatif 3. So kalau tengok betul-betul, now pivot saya untuk last step sudah ada. Saya perlu ubah negatif 4/3. So macam mana saya nak ubah negatif 4/3 dengan merujuk kepada 1 kat bawah dia tu. So untuk ubah row yang kedua, row 2 yang baru akan jadi macam mana? Nak hilangkan negatif 4/3 tapi kena rujuk pada 1. Jawapannya adalah row 2 mesti tambah dengan awak nak hilangkan negatif 4/3 kena tambah 4/3 betul? So kat mana nak wujudkan 4/3? Kita darab 4/3 dengan 1 betul tak? So 4/3 darab row yang ke-3. Sekali lagi namakan dia ni X, dia ni Y. So ini X, ini Y. Sebelum kita buat pengiraan, salin dulu row yang lain. Awak akan dapat 1, 0, 0, 1 negatif 1, 0, 0, sorry row tu yang saya nak ubah, 0, 0, 1, negatif 2, 3, negatif 3. Jadi kita nak ubah, tekan kalkulator X tambah 4/3 Y. Tekan calculate, awak masukkan pair yang pertama. Ni. 0, 0. X 0, Y pun 0. So dapat jawapan mestilah 0. Next, masukkan pair yang seterusnya iaitu 1, 0. So tekan calculate, X 1, Y mesti 0. So jawapan kita kekal 1. Next, masukkan pair yang seterusnya ni. Yang kita nak kira tadi. So tekan calculate, masukkan X negatif 4/3. Y kita masukkan 1. Jawapan awak 0. Itu yang kita nak. Next, masukkan pair yang seterusnya. Negatif 2/3 dan negatif 2. So tekan calculate 2/3 dan negatif
2. So jawapan awak dapat negatif 2. Masukkan pair seterusnya negatif 1 dan 3. So tekan calculate negatif 1, y kita 3. So kira dapat 3. Masukkan yang seterusnya last kali 0 dan negatif 3. So ingat x siapa, y siapa. So x 0, y kita negatif 3. So jawapan kita dapat negatif 4. So betul tak saya dapat sebelah kiri ni identity? So by theory kalau sebelah kiri dah jadi identity, sebelah kanan tu confirm adalah you punya inverse. Okay, so tulis balik, jangan stop begitu sahaja. Soalan minta you cari A inverse ataupun inverse of that original matrix. Baca dia kata find the inverse. So let's say saya namakan dia ni A. Okay, so A inverse dia akan jadi salin je matrix sebelah kanan tu 1, negatif 1, 0, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 2, 3, negatif 3. Okay, and sebenar-benar-benarnya awak boleh check matrix awak yang inverse tu betul ataupun tidak. Pergi pada fungsi matrix, define matrix A, kita ada 3 row, 3 column. So matrix asal saya adalah 3, negatif 3, 4. Okay, lepas tu 2, negatif 3, 4. 0, negatif 1, 1. Okay, ini matrix A saya. So tekan option. Kita turun bawah. Sorry, kita naik atas. Panggil balik matrix A tadi. Lepas tu tekan ni. Inverse. Kuasa negatif 1. Tekan sama dengan. Cuba check. Jawapan sama tak dengan jawapan saya tadi. 1, negatif 1, 0. Negatif 2, 3, negatif 4. Negatif 2, 3, negatif 3. So saya telah buktikan yang ERO yang saya buat betul. Sebab apa? Sebab saya dapat jawapan yang betul. Kalau you ada tersilap mana-mana step atau mana-mana pengiraan, memang saya pun tak boleh tolong sebab itu careless mistake yang akan menyebabkan the rest salah. Okay, jelas sebab tu bila you buat ERO, you have to be very careful. Okay, yang tadi tak boleh follow saya guna calculator tu dah boleh ke? Dah boleh follow ke? Boleh Boleh dah? Miss. Okay, so jelas Syarul kan minta saya bincang 8B. Okay ke? Okay. Tapi nak Alright. tanya, Ya, boleh. untuk solution yang second last tu, Miss. Second last. Second last. R2 equals to R2 plus 4 over 2 R3 kan? 4 over 3 R3. Kenapa? Kalau kita just plus 4 over 3, tetap Mana akan boleh? dapat. Tak boleh. Sebab kalau you cuma tambah 4/3, ni tak ada. Kan? First step itu tidak valid. Ingat saya cakap you cuma boleh darab dengan skala, tambah atau tolak mana-mana row dengan row yang lain ataupun multiple of another row ataupun you boleh tukarkan row sahaja. Kita tak boleh tiba-tiba tambah nombor macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau you tambah 4/3 sahaja, apa jadi dengan satu ni Kalau you ambil row 2 tambah 4/3 bukan 1 tu je. Dia ni balik jadi 4/3. 1 akan jadi 7/3. Dia ni jadi kosong, memang settle. 2/3 akan jadi 6/3 which is 2. Negatif 1 tambah 4/3 akan jadi 1/3. Dia ni akan jadi 4/3. Sebab tu step tersebut tak valid. Jelas? Faham. Okay, sorry saya potong awak cakap sebelum awak lagi jauh sesat. So step yang suka-suka tambah dengan nombor saja yang tu memang tak valid. Tak boleh. ERO you mesti buat operasi yang melibatkan row dan row yang lain. Kecuali kalau you darab dengan skala macam ni tadi. Okay? Jelas Jelas? Ada sebarang soalan lagi? Kalau tak ada saya nak pergi pada soalan 9B. Yang mana 9B dah masuk pada 4.4 kita nak mencari solution sebenarnya. Tetapi kenapa saya nak bincang soalan ini sebab dia menggunakan cara yang sama seperti ERO. So tengok soalan 9B. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Belum try lagi Dah buat ke belum? Respond please.
Senyap tu belum kot. Okay. Oh, tulisan buruk. Okay, nama dia adalah Gauss-Jordan elimination. Kalau you dah belajar dalam kuliah, you sepatutnya ingat. Gauss-Jordan bentuk dia lebih kurang sama macam ERO. Nama dia Gauss-Jordan sebab kita start dengan augmented matrix tapi bukan lagi A augmented with identity macam tadi. Kita akan ada system of linear equation seperti yang diberi. Selepas itu kita akan tulis di sini A augmented with augmented dengan siapa? Kita akan augmentedkan dengan siapa? Ni dalam nota kuliah ada ni. Cepat. Kita akan augmentedkan dengan selak nota kuliah sekarang. Takkan tak ada nota kuliah. Hajariatul Asma. Kita augmentedkan dengan apa? Dah tak ada respon. Cepat, masa nak habis dah ni. Dengan column matrix lah. Apa dalam nota tulis macam mana? Awak tanya saya gitu pula. Saya tanya awak, awak patut bagi saya jawapan, bukan bagi saya soalan semula. Dengan X. Bukan. Dengan B, betul tak? Dengan B. Betul ke tak? Betul. Saya ke yang nak jawab assignment? Awak yang nak jawab assignment kan patutnya, betul tak? So, apa yang kita akan buat adalah sebab kita nak mencari solution, so you akan dapat system of linear equation. Bentuk macam mana kita akan dapat system of linear equation dalam bentuk ni, and kita boleh tulis dalam bentuk matrix. A darab X mesti sama dengan kolom matrix B, betul tak? AX sama dengan B. Tengok baik dalam nota. So kita akan tulis augmented matrix kita dalam bentuk A augmented with B, yang mana selepas you buat step yang sama macam step ERO, you akan dapat sebelah kiri bertukar jadi identity, di sebelah kanan mesti jawapan untuk siapa? Jawapan untuk siapa? X. Ya, terima kasih. X. Okay, so itu sahaja perubahannya. Jadi untuk soalan 9B yang saya nak bincang ni, okay, apa yang jadi adalah kalau tengok kita ada system of equation diminta untuk guna Gauss-Jordan. Saya dah zoom besar dah ni. So baca P tambah Q tolak R mesti sama dengan negatif 3. That will be your first equation untuk kita tulis dalam ni. Ingat nombor dekat depan PQR, that will serve as our matrix A punya row yang pertama. Sebab apa? Sebab saya akan dapat 1, 1, negatif 1. PQR akan duduk di sini. Okay, kenapa? Kalau tak percaya, cuba tengok. Next row pun sama. Awak dapat 3, 1, negatif 2. Darab dengan PQR. Ingat proses mendarab matrix, kita darab row by column. Sebab tu kita dapat seperti equation tersebut. Last sekali awak akan dapat 2, 4, 7 darab dengan PQR. So nilai yang di sebelah kanan, that is going to serve as your column matrix B, yang mana kita ada negatif 3, negatif 2, 7. So dari sini saya dah dapat system of linear equation tersebut yang ditulis dalam bentuk matrix. Kita ada matrix A, matrix X dan juga matrix B. Yang mana bila dia kata solve, awak nak cari jawapan untuk P, Q dan R. Maksudnya nak cari jawapan untuk matrix X. Ingat dia dalam bentuk matrix. So what you are going to do is use the same method as earlier. Kita akan buat kita punya augmented matrix dahulu. So augmented matrix A dan B saya akan jadi 1, 1, negatif 1, 3, 1, negatif 2, 2, 4, 7. Kita akan augmentedkan dengan matrix B yang sebelah kanan tu yang mana saya akan dapat negatif 3, negatif 2 dan
7. So di sini yang saya kata sama dengan ERO adalah step dia. Ingat sebelah kiri yang 3/3 tu kita nak ubah dia jadi identity. So apa yang perlu buat adalah benda yang sama macam kita buat pada ERO tadi. Dia ni mesti jadi 1. Dah 1 ke belum? Dah kan? So abaikan dia. Jangan buat apa-apa pada dia. Ubah yang warna biru ni pula. Macam mana saya nak ubah yang warna biru? So jawapannya adalah untuk row kedua, I'm going to have to change the second row menjadi row 2 tambah ke tolak? Dia akan jadi tolak, betul tak? Tolak siapa? Rujukan kita adalah row pertama tadi. So 3 kali row 1. Okay, boleh follow setakat tu. Sama juga untuk row yang ketiga, I'm going to take row 3. Sebab saya nak hilangkan 2, saya akan tolakkan dengan 2 kali row 1. Okay, so itu rujukan saya. Now kita buat pengiraan. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. So kita buat yang pertama dulu, yang warna merah. So salin dulu row yang kita takkan ubah, iaitu row yang pertama. Row pertama akan kekal sama, 1, 1, negatif 1, negatif 3. So kira row yang kedua, cepat saya bagi awak 10 saat. X tolak 3, Y. Kalau tekan calculate, kira cepat. Kolom pertama dapat apa? Dapat kosong, betul? 1 tolak 3 dapat negatif 2. Negatif 2 tambah 3 dapat 1. Betul tak saya kira tu? Betul. Okay, negatif 2 tambah 6 dapat 4. Betul tak? Dapat kosong, negatif 2, 1, 4. Okay, next kita kira row ketiga pula. Kita ada X, Y. So tengok yang warna hijau. Jangan tengok warna merah. So 2 tolak 2 awak akan dapat kosong. Selepas itu 4 tolak 2 akan dapat 2. Lepas tu 7 tambah 4 dapat 11. Kalau saya salah kira beritahu 7 tambah 4 juga dapat 11. Okay, so selesai di situ. Tengok next column. Aim saya dia ni mesti jadi 1. So macam mana saya nak jadikan dia 1? Prosesnya adalah row kedua yang baru mesti bersamaan dengan negatif 1/2 row 2 sendiri. Sebab saya nak hilangkan negatif 2. So kena bahagi dengan negatif 2. So kira sahaja. Again, yang lain tak berubah. Salin sahaja semula. You are going to get 1, 1, negative 1, negative 3, 0 to 11, 11. Okay, tak ada kan? Saya tak ada salah kira kan tadi? Okay, so kiralah negatif 1/2 darab negatif 2 dapat 1. Negatif 1/2 darab 1 dapat negatif 1/2. 4 darab negatif 1/2 dapat negatif 2. So saya dah berjaya jadikan dia ni 1. Aim saya nak ubah atas dan bawah menjadi kosong. Macam mana saya nak jadikan kosong? Cepat. Row 1 sama dengan row 1 sama dengan row 1 sama dengan Arman. Row 1 sama dengan Row 1 tolak row 2. Okay, thank you. Row 1 tolakkan dengan row kedua. What about row 3? Diaudin ada tak dalam kelas ni? Dia tidur ni. Dia tidur? Tak gurau je, dia ada. Saya baru ready nak membebel Dia ada, dengan dia ada. Diaudin cepat row 3. 3 saat. 1, 2. Row 3 yang baru akan jadi cepat, cepat, cepat. Row 3 tolak 2 kali. Row 2. Ya, thank you. Okay, so sekali lagi kalau you rasa perlu label XY, label lah. Memang saya ajar buat macam tu pada pelajar supaya awak tidak silap ambil
nilai. Tapi saya rasa yang row 1 tolak row 2 tu tak perlulah. So row 2 sahaja yang tak berubah. Salin dulu row 2, isi row 1. Row 1 tolak row 2. 1 tolak 0 kekal 1, 1 tolak 1 0, negatif 1 tolak negatif 1 per 2, so dapat negatif 1 per 2 and then negatif 3 tolak negatif 2 dapat negatif 1. Yang bawah tu kalau you rasa perlu dan label. Ni X, ini Y. X, Y. Tekanlah kalkulator. X tolak 2Y. X tolak 2Y. Okay, lepas tu tekan calculate. Masuk 0, 0 akan jadi 0. 2 tolak 2 akan jadi 0. 11 tolak negatif 1 per 2. Jawapannya adalah 2. 12 and then 11 tolak 2 kali negatif 2. Awak akan dapat jawapan 15. Okay. So selesai di situ, apa next yang kita kena buat? Ulang balik yang sama, jadikan dia ni 1. So nak jadikan 1, awak mesti bahagi dengan 12 kan? So dapatlah row yang ketiga bersamaan dengan 1 per 12 row ketiga. Okay, just bahagikan dengan 12 sahaja. So apa yang kita dapat? Yang lain kekal sama, 1, 0, negatif 1 per 2. Kat sini negatif 1, kat sini 0, 1, negatif 1 per 2, negatif 2. Row ketiga akan jadi 0, 0, 1, 15 per 12. Okay, tak selesai lagi You kena ubah atas-atas dia pula. Atas-atas dia mesti jadi 0. So macam mana nak jadikan 0? Kat sini tengok atas tu dua-dua yang sama. Maksudnya formula you should be the same. Yang mana kita kena formula row 1 yang baru adalah bersamaan dengan row 1 tambah 1 per 2 row 3. Okay, sebab saya nak hilangkan negatif 1 per 2 kena tambah 1 per 2. The same thing happen for row yang kedua yang baru adalah row 2 tambah 1 per 2 row yang ketiga. So again, salin dulu row 3 sebab row 3 memang confirm tak berubah. You are going to get 0, 0, 1. 15 over 12 isi row 1. Jadi row 1 kita akan dapat 1, 0, 0, negatif 1 tambah dengan 1 per 2 darab 15 per 12. Yang ni saya nak kira. Negatif 1 tambah 1 per 2 darab dengan 15 per 12. You dapat negatif 3 per 8. Okay, kira pula row yang kedua, 0 kekal 0, 1 kekal 1, yang ni jadi 0 and then kira negatif 2 tambah 1 per 2 darab dengan 15 per 12. Okay, so you dapat jawapan negatif 11 per 8. So kalau awak tengok, betul tak macam teori saya cakap? Once di sebelah kiri jadi identity, sebelah kanan awak dapat nilai. Nilai tersebut adalah jawapan untuk matrix X. Tolong ingat ini matrix X yang mana kita ada matrix X tadi is equal to PQR. So daripada jawapan untuk Gauss-Jordan kita, apa yang awak dapat adalah P adalah negatif 3 per 8, Q adalah negatif 11 per 8, R adalah 15 per 12. Okay, yang mana sekali lagi you boleh check jawapan you. Cara nak check adalah tengok system of linear equation, guna calculator pergi pada equation. Kita ada simultaneous equation kat situ. Unknown ada 3. So 3 unknown masukkan sahaja 1, 1, negatif 1 and then sebelah kanan mesti negatif 3. So yang next one kita ada 3P, 1Q, negatif 2R. Sebelah kanan kita ada negatif 2 and then kita ada 2P, 4Q dan 7R bersamaan dengan 7. So kalau you try solve, saya salah jawapan. Saya ada salah kira ke? Ni contoh. Ini contoh kita buat step macam ER. Tapi tak dapat jawapan. Magic tak? Miss Hidayah careless lah ni.
Saya kena check balik. Okay, tapi tengok final answer jap. Miss ni ragu-ragu ni bila confident tak buat kerja tak ni. Tapi P1. Nombor berapa yang saya bincang ni? Nombor 9 kan? Okay, jawapan saya salah. Betul lah jawapan kalkulator. Alright. Ni satu pengajaran untuk kelas F2T3. Kalau korang ada nampak saya silap kat mana-mana, nanti tegur lah Okay, tapi ni contoh. Tengok. Saya buat dengan confidentnya daripada awal sampai akhir. Bila you ada salah satu tempat, jawapan akhir tu memang takkan dapat So yang ni saya akan check balik dan saya akan send balik jawapan yang betul selepas kelas lah. Boleh ke? Masa pula tak ada nak betulkan. Okay? Tapi kalau awak tengok proses yang kita buat sama je Gauss Jordan dengan ERO tadi. Benda yang sama. Kita tak buat benda yang berbeza pun. Cuma satu aim-nya adalah nak cari inverse. Lagi satu aim-nya adalah untuk menyelesaikan system of linear equation. Okay? So yang ni yang you kena tahu. Kalau tak silap saya benda ni ada keluar dalam assignment kot. Gauss Jordan. So you tahulah kan dah sekarang kena buat step ERO untuk Gauss Jordan. And saya harap step nak buat tu dah clear dah. As in you clear lah dari segi nak kena tambah apa, tolak apa atau darab dengan constant apa. Okay, so yang ni saya minta maaf. Yang ni saya akan KIV untuk lepas kelas saya hantar PDF untuk step yang baru. Okay, any questions setakat itu? Ada sebarang soalan? Any question? Tak ada? Tak ada ke? Kalau tak ada, saya nak stopkan kelas setakat itu sahaja dahulu. Boleh ke?